Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan mengulas baru saja diterbitkan yang ditulis oleh pakar-pakar dalam pendidikan yang agak termuka. Itu buku yang bertajuk yang ditulis oleh tiga John Hattie dan juga Dylan William, tokoh pendidikan yang terkemuka dalam membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Saya tertarik dengan buku ini kerana perbincangannya itu mengukuhkan saya punya keyakinan dan pendapat saya selama ini bahawa jika kita ingin memberikan intervention kepada load ataupun beban kerja guru yang telah menimbulkan tekanan dan stres dan juga memberikan impak kepada being ataupun kesejahteraan guru, kita perlukan intervention yang dapat menyelesaikan masalah root, punca sebenar di mana perkara itu berlaku. Saya melihat seperti mana yang diuraikan dalam buku ini bahawa kita kena melihat kembali kerja buat guru dan juga keseluruhan sistem kita. Punca sebenar ataupun root cause kepada workload ini ialah hal yang berkaitan dengan dari segi kerja buat guru itu. Dapatan yang ditemui dalam kajian-kajian berkaitan dengan beban kerja guru ini, 70 hingga 80% ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan kerja buat guru di semua peringkat level, sama ada di peringkat KPM, di peringkat GP, PPD sehingga di peringkat sekolah. Dan buku ini memberikan mengukuh lagi pendapat saya. Sebenarnya beban tugas guru ini bukanlah satu masalah yang unik kepada Malaysia, tetapi juga kepada boleh dikatakan keseluruhan sistem pendidikan yang berada di dunia ini, khususnya persekolahan, di mana guru-guru merasa yang memberikan kesan well-being ataupun kesejahteraan mereka. Dan dalam buku ini dihuraikan banyak kali semua negara-negara, sama ada di negara yang berorientasikan medium bahasa Inggeris di negara barat ataupun negara-negara yang lain mempunyai masalah yang sama, dan ini diperkukuhkan lagi dengan kajian ataupun dapatan yang didapati oleh OECD bahawa beban kerja ataupun teacher workload ini merupakan antara perkara pokok yang menjadi kekangan kepada sistem pendidikan itu. Dan di antara cadangan yang dikemukakan dalam buku ini ialah yang saya rasa menarik ialah dia balik kepada asasnya. Bagaimana kita, seperti tajuknya itu, making room for impact. Maksudnya kita kembali kepada perkara yang paling pokok dalam masalah ini, iaitu bagaimana kita boleh menyelaraskan kembali kerja buat guru itu supaya dikurangkan ataupun diselaraskan kembali. Dan dalam konteks inilah mereka mencadangkan supaya model di-implementation itu menjadi trust kepada mengurangkan beban kerja guru ini. Kita lihat, umpamanya kalau berdasarkan kajian OECD itu, seperti dalam gambarannya ini, kita dapati bahawa kerja buat guru itu kalau kita boleh bahagikan kepada dua, official hour yang resminya dan required hour, maknanya yang guru-guru perlu dalam melaksanakan tugas profesional mereka, dan juga satu lagi personal time yang mereka ada dalam setiap hari itu. Kita dapati kalau official hour itu dia berkaitan dengan teaching activity ataupun perkara-perkara yang berkaitan administrative task yang di lingkaran yang kedua itu teaching preparations, professional development dan juga special project yang mereka lakukan itu dalam tugasan harian yang telah ditetapkan ketika mereka mengajar. Tetapi ada kerja-kerja yang di luar daripada waktu resmi itu. Ini dipanggil overtime. Yang ini yang kena mengambil masa guru yang berada di luar. Yang ini juga banyak melibatkan
hal-hal yang berkaitan dengan managerial, soal-soal teaching preparation, professional development, dan juga special project itu kadang-kadang melangkau sampai tugas yang sebenarnya dan mengambil masa personal time. Yang ini dipanggil required hours yang diperlukan oleh guru untuk mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan daripada sinilah yang timbulnya nanti perkara-perkara yang mereka bincangkan memberi kesan kepada beban kerja guru mencadangkan. Dan ini sebenarnya yang menariknya, model diimplementation telah menjadi salah satu disiplin dalam pendidikan sekarang, bagaimana mereka nak mengatasi masalah kesejahteraan guru itu. Dan mereka balik kepada kerja buat guru itu, bagaimana mereka boleh selaraskan. Sebab apa yang kita dapati, kecenderungan pengurusan kita ini seperti mana yang dilihat dalam rajah berikut yang mereka kongsikan ini, ialah sebenarnya kita ada dua komponen apabila kita melakukan kerja buat ataupun kerja profesional seorang guru itu. Satu, biasanya kita building to impact, maknanya kita menyediakan create to aid atau to implement a new program, perkara-perkara baru ataupun aktiviti baru di kementerian daripada, atau dipanggil system level, daripada kementerian, JPN, PPD, dan sampailah kepada sekolah. Ini selalunya kita menyediakan. Tapi kita sudah terbiasa dengan building to impact ini, to create, to add, to supplement. Maknanya kita adding kepada apa yang telah ada. Tetapi sebenarnya kita tidak biasa, mungkin daripada segi kognitifnya kita sudah terbiasa dengan adding, kita tidak memberikan room for impact. Kita banyak building to impact, maknanya kita mengisi masa-masa yang ada. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan keberkesanan dan juga masa untuk guru kepada professional time ini, kita mesti ada room to impact. Dalam arti kata yang lain, kita juga mesti memberikan ruang untuk reduce, untuk subtract, dan juga to di-implement some of the program ataupun aktiviti yang ada, sama ada yang mandated daripada JPN, PPD ataupun daripada kementerian, dan juga yang mandated di peringkat sekolah itu perlu dilihat kembali. Sebab ini konsep yin yang ini perlu ada keseimbangan, baru kita boleh memberikan impact yang baik kepada sistem persekolahan kita. Beban kerja guru ini perlu dilihat dalam dua konteks ini. Untuk memberikan impak yang besar kepada kemenjadian murid itu, sudah tentu kita create ataupun building to impact yang berbentuk create, adding, dan juga implement. Tapi dalam masa yang sama, kita juga perlu membiasakan diri kita untuk apa dia program-program yang kita perlu reduce, program-program yang kita boleh subtract, dan program-program yang perlu kita diimplement. Yang ini menjadi cabaran yang besar. Sebab itu ketiga-tiga penulis ini mengatakan bahawa cabaran yang paling besar dalam sistem persekolahan, sistem pendidikan ini sebenarnya ialah mengemukakan model di-implementation ini. Iaitu macam mana kita nak reduce dan subtract. Ini menjadi cabaran kepada semua sistem pendidikan, bukan sahaja di Malaysia. Sebab itu satu ketika dulu saya bercadangkan supaya subtract, to reduce, to subtract, dan to di-implement some of the program yang telah ada ini, dan menggantikan dengan program yang lebih efektif ataupun lebih baik dari program yang sebelumnya, perlu kita laksanakan. Tetapi kita tidak biasa melakukannya kerana kita ada beberapa kekangan. Pertama, kekangannya ialah kita merasakan bahawa sebab kita sudah terbiasa dengan cara berfikir yang kita amal sejak dulu, iaitu kita sentiasa adding rather than subtraction. Kita sentiasa menambah program-program yang kita ada, tetapi kita tidak uninstall program-program yang sedia ada yang kita rasa kurang berkesan, dan kita terbiasa dengan rutin-rutin itu. Sebab itu akhirnya masa kita banyak dipenuhi dengan the adding program-program tambahan, sama ada yang berbentuk mandated yang diarahkan ataupun yang kita buat sendiri. Dan kita kadang-kadang merasa risau untuk
to uninstall the program, untuk tidak diimplement the program, tidak melaksanakan program itu. Kita takut keputusan kemenjadian murid itu, keputusan akademik murid akan menurun. Kita takut nanti apa itu komen daripada parent ataupun daripada pegawai-pegawai, daripada atasan dan sebagainya. Semua kekangan-kekangan, ketakutan, juga kebiasaan kita ini menyebabkan sekarang untuk kita melaksanakan model to implement ini. Kita tidak melaksanakan program-program to reduce to subtract. Dan ini juga adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh semua sistem pendidikan. Di mana guru-guru yang berada di peringkat sekolah itu, dia berhadapan dua cabaran. Pertama, mereka the muscle memory dia ataupun kebiasaan mereka untuk adding, untuk dengan arti kata untuk memberi impak kepada kemenjadian murid itu, mereka adding program-program yang sedia ada, menyebabkan semakin lama masanya semakin kurang, beban kerja semakin bertambah. Tetapi tidak melihat how to subtract, how to reduce, how to implement some of the program yang telah kita laksanakan itu. Dan inilah buku ini memberikan kita cadangan, dan ini menjadi satu disiplin yang saya rasa perlu kita kuasai. Bagaimana kita memberikan room for impact, maknanya kita reduce, subtract juga to implement some sort of program yang kita laksanakan. Dan mereka memberikan cadangan yang agak terperinci satu persatu untuk mereka melaksanakan ini. Dan salah satu strateginya, saya kongsikan strategi yang mereka laksanakan ialah, kalau kita ingin melaksanakan room for impact ini, dia ada 4 strategi yang kita laksanakan. Selepas kita mengenal pasti area apa yang kita nak laksanakan model di implementation ni, area assessment ke, area teaching and learning, parental engagement dan sebagainya. Kita boleh dalam buku ni memberikan semua panduan-panduan itu. Di antara strateginya yang pertama, seperti lain-lainnya itu, how to remove some of the program. Okay? Maknanya, could we stop doing that program completely? Kalau boleh, how? Itu maknanya kita remove completely program yang sedia ada. Maknanya kita tidak laksanakan. Yang kedua, mereka mencadangkan can we reduce it? Maknanya reduce. Bagaimana kita mengurangkan program-program yang berkaitan itu? Bagaimana kita kalau ada program yang hampir sama 4-5 program itu, kita kurangkan jadi 2, kita gabungkan dan sebagainya, kita reducekan. Ataupun kalau melibatkan resource, boleh tidak kita kurangkan orang yang terlibat dalam program ini supaya kita boleh deploy kepada program-program yang lain yang lebih bermakna di peringkat sekolah. Dan bagaimana kita melaksanakan ini memerlukan perbincangan yang dalam, dan mereka memberikan panduan-panduan untuk melaksanakan yang ini. Dan yang ketiga, mereka mencadangkan re-engineer, maknanya how could we do to do more efficiently, maknanya secara lebih cekap. Sebagai contoh, mengurangkan step-step kita melaksanakan program itu. Umpamanya kalau kita kutipan data di peringkat sekolah, bagaimana kita mengurangkan kutipan data ini supaya tidak terlampau banyak step-stepnya. Kurangkan step itu akan menyebabkan banyak masa kita boleh gunakan untuk masa yang lain. Ini dipanggil strategi re-engineer kepada strategi itu. Dan yang keempat, mereka mencadangkan how to replace, maknanya how to substitute that program with a more efficient ataupun alternative program yang lebih kurang sama tapi lebih efisien. Kita menggantikan program yang sedia ada kepada yang lebih efisien, lebih efektif daripada better dan program yang sedia ada. So, jadi empat strategi ini merupakan strategi teras bagaimana kita making room for impact kepada semua program-program di peringkat yang boleh dilaksanakan secara teratur dan sebagainya. Dan ini saya rasa saya memberikan gist kepada idea ini. Satu yang saya ingin kongsikan ialah beban kerja guru ini kita mesti bermula. Saya dan ini saya tekankan banyak kali, mesti bermula daripada dalam bidang pengaruh kita. Jadi kita melihat area-area yang kita boleh kurangkan kerja-kerja yang tidak sepatutnya, kurang yang mengambil masa kita, dan kita lihat
supaya lebih banyak masa kita boleh gunakan sama ada untuk personal kita dan juga untuk program-program yang lain yang lebih efektif dan juga efisien kemenjadian murid itu. Dan saya melihat juga benda ini cabaran yang paling besar kalau kita ingin melaksanakan make room for impact sebagai satu disiplin yang berterusan, yang bukan setakat adding. Dia memerlukan perkara-perkara kerjasama di semua peringkat. Sebab pelaksanaan program ini memerlukan perubahan di peringkat sistem level. Maksud sistem level ini di peringkat KPM, peringkat GPN, PP lah. Sebab ada program-program yang berbentuk mandated yang diarah daripada GPN, daripada PPD ataupun kementerian itu memerlukan konsen daripada peringkat atasan, udakan ataupun diubah suai supaya memberikan buat guru di peringkat sekolah dengan masa yang lebih luas kepada mereka, yang lebih banyak kepada mereka untuk merancang di peringkat mereka sendiri. So dalam erti kata yang lain, perubahan making room for impact ini memerlukan kerjasama yang sistematik daripada semua peringkat. Tidak boleh diserahkan kepada sekolah, tetapi juga memerlukan kerjasama daripada PPD, daripada GPN dan juga daripada kementerian secara keseluruhan. Ini yang dipanggil perubahan sistemik yang memerlukan. So dalam erti kata yang lain, kita memerlukan satu concerted effort untuk melaksanakan making room for impact. Tapi di peringkat awal ini saya mencadangkan idea asalnya bagaimana kita mengimbangkan kebiasaan kita untuk menambah program dalam arti kata untuk meningkatkan pembelajaran murid ataupun keberkesanan pembelajaran murid itu dengan satu kaedah lain yang kita panggil juga sebagai to subtract, maknanya to reduce, to diimplement some of the program yang sedia ada supaya dia tidak akumulatif program itu sentiasa berterusan menyebabkan mengambil masa yang banyak untuk guru melaksanakan. Saya rasa kalau kita dapat mengimbangkan di antara kedua ini, building to impact, memberikan sesuatu yang baru, dan juga room for impact, to reduce, to move, to re-engineer, to replace program-program yang saya ada, maka ini akan membantu kita untuk memberikan ruang yang luas kepada kesejahteraan guru, teacher well-being, dan juga akan memberi kesan yang besar kemenjadian murid dan juga keberkesanan pembelajaran. Mudah-mudahan perbincangan awal yang introductory ini, pengenalan ini memberikan kita kesedaran, maknanya kita perlu melaksanakan ni, building to impact dan juga room for impact. Dalam arti kata, melihat secara keseluruhan. Dan ini merupakan perkara yang dalam bidang pengaruh kita. Dan mungkin banyak lagi pendekatan yang lain, tapi saya lebih sebab pendekatan ini adalah pendekatan yang berbentuk jangka panjang yang akan dapat menyelesaikan masalah kita dalam bentuk jangka panjang juga. Sebab itu Hattie dan juga Dylan William dan juga Aaron Hamilton mencadangkan pendekatan model di implementation ini dijadikan sebagai asas di peringkat persekolahan di semua sistem pendidikan di mana-mana saja. Sebab mereka melihat ini perlu dijadikan satu disiplin dan mereka telah melihat ini juga telah menjadi disiplin yang sentiasa dibincangkan yang berterusan, research dan juga model-model yang dicadangkan dalam erti kata untuk memberikan masa kepada guru, memberikan tumpuan kepada kerja-kerja berkaitan dengan teaching ataupun pengajaran pembelajaran. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih perkongsian daripada Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin, founder kepada CDL ini. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke sesi webinar CDL PGB siri ke-11. Hari ini kita akan mendengar sesi perkongsian daripada Cikgu Guru Besar Cikgu Syahril. Sekejap lagi saya akan perkenalkan beliau dengan lebih lanjut. Namun berdasarkan apa yang dijelaskan ataupun dikongsikan oleh Datuk Dr. Amin sebentar tadi, saya nampak banyak perkara yang kita boleh buat. Yang utamanya adalah kita nak pastikan kerja buat kita di sekolah ini adalah untuk memberi manfaat kepada murid yang seterusnya membentuk mereka menjadi
warga Malaysia, rakyat Malaysia yang dapat menyumbang kepada negara. Jadi peranan kita sangat penting. Kita kena sentiasa menambah ilmu, baca buku, dapatkan pelbagai knowledge yang boleh membolehkan kita dapat melaksanakan tugasan kita dengan lebih baik. Jadi apa yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Amin tu kita boleh jadikan sebagai panduan dan untuk kita bergerak dengan lebih hebat lagi selepas ini, dan kita juga akan sebentar lagi mendengar perkongsian daripada Cikgu Syahril. Baik, sebelum saya serahkan mic ini kepada Cikgu Syahril untuk memulakan sesi perkongsian beliau, saya nak memberikan sedikit pengenalan tentang Cikgu Syahril. Cikgu Syahril bin Osman merupakan guru besar SK Seri Samudera yang bertempat di Manjung, Perak. Sebelum itu beliau adalah guru besar di SK Beruas, SK Ladang Hantli, Manjung, dan sebelum di Perak beliau bertugas di Pahang. Khabar Cikgu Syahril? Sihat? Sihat, Alhamdulillah tu. Baik, Cikgu Syahril ni memang hebat. Saya dah kenal beliau beberapa tahun yang lepas. Beliau banyak membantu saya semasa saya menguruskan Pusat STEM Negara, antaranya sebagai tenaga pengajar utama untuk program PMSI, iaitu pembelajaran matematik secara inquiry. Selain itu, Cikgu Syahril ini sekarang ni sedang sibuk sebagai penceramah matematik di seluruh Malaysia. Saya tengok very busy, especially persediaan anak-anak kita untuk PKSK. Selain itu, Cikgu Syahril juga merupakan antara yang terlibat dengan Cikgu Tio, terlibat dengan VLE, GPS Bestari dan sebagainya. Selain daripada sumbangan Cikgu Syahril sekarang ini, antara pencapaian yang beliau telah terima, telah dapat dalam tempoh beberapa tahun lepas ini sangat banyak sebenarnya, tapi yang utama saya nak highlight di sini adalah Top 5 Malaysia Teacher Prize, MTP, yang baru diperkenalkan tahun lepas. Tahun ini dalam proses untuk dipilih siapa penerimanya, tapi Cikgu Syahril masuk sebagai top 5, which is very good lah. Satu pencapaian yang sangat-sangat mengagumkan. Selain itu, Cikgu Syahril banyak menerima anugerah emas, anugerah khas, inovasi kepimpinan dan sebagainya. Jadi hari ini Cikgu Syahril akan berkongsi dengan kita tentang macam mana apa yang beliau laksanakan di sekolah beliau bagi mengatasi masalah murid tidak datang ke sekolah. Cikgu Syahril, bila berlakunya PKP, murid dah seronok duduk di rumah tak nak datang sekolah. Jadi selepas itu adalah dia punya side effect dia kan. Jadi untuk itu kita sama-sama dengar daripada Cikgu Syahril. Jadi saya serahkan mic kepada Cikgu Syahril, silakan. Okay, terima kasih kepada Dr. Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama untuk sedikit sesi perkongsian daripada saya bagaimana untuk mengatasi masalah ketidakhadiran murid ke sekolah menggunakan amalan terbaik yang dijalankan di sekolah. Walaupun mungkin agak bertentangan dengan environment sekolah masing-masing, tetapi semoga perkongsian hari ini akan memberikan satu gambaran kepada tuan-tuan perempuan, khususnya kepada pentadbir-pentadbir yang mungkin boleh adaptasikan kaedah yang sama tetapi menjalankan dengan cara yang berbeza mengikut environment sekolah ataupun persekitaran sekolah masing-masing. Jadi izinkan saya untuk share slides. Okey, ini saya rasa semua nampak slide clear. Baik, bagi perkongsian hari ini ialah berkaitan dengan Smart TV dan juga kad biru. Kalau nampak Smart TV itu masing-masing sudah tahulah apa yang masing-masing dah mungkin sebahagian besar sekolah dah ada Smart TV, bukan Smart Board, Smart TV, dan juga kad biru. Kad biru itu mungkin ada tanda tanya. Baik. Sebelum saya mulakan, saya nak maklumkan bahawa SK Seri Samudera ini adalah berkedudukan di Manjung, berada di Manjung, Perak, dan bersama dengan 43 orang guru yang ada di sekolah bersama 4 kepimpinan dan juga ada 4 tenaga bukan guru,
dalam 20 kelas dan juga 713 orang murid. Dan kami berada di daerah Manjung yang kalau datang ke Pangkor tu akan melalui laluan ke sekolah ni lah. Jadi tak jauh dengan Pangkor. Baik, sebelum saya mulakan, saya kenalkan sedikit seperti mana yang Dr. Ihsan telah maklumkan tadi. Perkhidmatan saya banyak di Pahang, hampir 20 tahun berada di Pahang. Kemudian barulah saya ditukarkan untuk pengetahuan jugalah sebagai perkongsian. Saya tak pernah mohon sepanjang saya berkhidmat hampir 30 tahun, dah 27 tahun, saya tak pernah mohon tukar, tak pernah isi borang tukar dan tak pernah tengok borang tukar pun. Dan pertukaran saya itu Allah gerakkan, Allah pindahkan satu tempat ke satu tempat. Sebenarnya ada hikmah bagi setiap pertukaran tersebut. Termasuklah saya ditukarkan pada tahun 2002 tu di SK Serengkam Maran, iaitu salah sebuah sekolah yang antara sekolah yang prestasi yang terburuk lah di daerah dan juga di negeri. Dan bila masuk di situ saya dapat satu tim yang sangat baik. Dan di situ bermulanya saya berinovasi, dan di situlah juga bersama kami satu tim dapat membina kerjasama yang baik, dan akhirnya kami telah mendapat peningkatan prestasi yang baik dan menjadi sekolah yang sekolah antara 3 top 3 yang terbaik di negeri Pahang, daripada yang terburuk ataupun yang paling teruk di daerah di negeri jadi yang 3 terbaik di negeri Pahang. Jadi itulah yang sebenarnya setiap perpindahan kita tu ada hikmah dia, dan kita boleh cari di mana kebaikan yang akan kita dapat. Dan masuk juga saya balik ke Manjung, ke Perak, saya tak isi borang tukar, ditukarkan, rupanya saya ingat pencen di Pahang, rupanya ditukarkan balik ke Perak dan berkhidmat di negeri sendiri, di daerah sendiri, sehinggalah sekarang, dan insyaAllah lah pencen di daerah sendiri. Dan seterusnya, ini pencapaian yang telah dimaklumkan sedikit oleh Dr. Ihsan tadi. Antara pencapaian saya di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan serta antarabangsa. Dan 2023 tak ada lagi. Saya sebenarnya suka macam ni. Saya suka setiap tahun tu ada satu pencapaian saya, sama ada peringkat negeri, daerah ataupun negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa. 2023 masih dalam proses, insyaAllah masuk inovasi untuk peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi itu sebagai saya punya keseronokan. Akan ada satu pencapaian individu, pencapaian tersendiri untuk dijadikan sebagai inspirasi kepada sahabat-sahabat guru-guru saya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi setakat ini 2022 saya dapat Top 5 Malaysia Teacher Prize dan juga dapat pingat penghormatan guru. Baik, saya nak mulakan untuk awal ni, iaitu pendahuluan bagi perkongsian saya hari ini, iaitu kehadiran pelajar ke sekolah berkait rapat dengan kemajuan sistem pendidikan mereka. Jika pelajar sering tidak hadir atau ponting ke sekolah, ia boleh mengganggu proses pembelajaran sekaligus mengakibatkan pelajar tersebut ketinggalan. Pelajar tidak hadir ke sekolah antara lain adalah kerana kurang atau tidak berminat terhadap pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain itu, antara faktor lain, pelajar kurang berminat hadir ke sekolah kerana mereka tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dengan sempurna kerana ketinggalan akibat kelemahan diri mereka sendiri. Mereka kebanyakan datang ke sekolah semata-mata kerana menurut kehendak ibu bapa. Oleh itu, mereka kerap ponting kerana telah hilang minat untuk belajar akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih cerdas. Jadi bila kita pendahuluan untuk apa yang kami buat amalan terbaik ini adalah berkaitan dengan kehadiran pelajar ke sekolah ataupun kehadiran murid ke sekolah. Jadi berdasarkan itu, penyataan masalah berdasarkan yang kami dapat ialah peratus kehadiran murid ke sekolah agak merosot selepas PKP. Dan saya yakin kebanyakanlah majoriti sekolah akan mengalami masalah yang sama. Seperti yang Dr. Ihsan sebut tadi, murid selesa duduk di rumah kan. Bukan setakat murid, cikgu pun selesa duduk di rumah waktu PKP kan. Bila dah habis PKP, cikgu pun agak berat je nak pergi ke sekolah kan. Jadi dah biasa duduk di rumah, itulah yang berlaku. Jadi nak ubah tu akan mengambil satu prosesnya, yang mana murid-murid dah biasa berada di rumah, dah selesa duduk di rumah.
Jadi nak ubahkan sikap itu, jadi kita nak ubahkan supaya mereka minat datang ke sekolah itu akan ambil masa yang agak lama, dan juga kita perlu cari idea-idea yang berkaitan ataupun yang bersesuaian untuk meningkatkan minat mereka datang ke sekolah. Jadi itu masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah di Seri Samudra. Baik, jadi objektif pelaksanaan amalan baik kami adalah untuk meningkatkan jumlah peratus kehadiran murid ke sekolah melepasi purata 93% tahun. Walaupun ketetapan oleh kementerian sebanyak 95%, tapi bagi kami 93% ini dah mencapai satu tahap yang tinggi. Memandangkan sebelum PKP, berdasarkan data yang ada memang melebihi daripada 95. Tetapi bila selepas PKP berlaku penurunan yang mendadak dan kita nak capai melebihi 93% itu pun agak sukar. Jadi bila capai ke 93% dianggap satu kejayaan kepada pihak sekolah. Jadi pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan jumlah peratus kehadiran murid ke sekolah melepasi purata 93% tahun. Mungkin sekolah-sekolah lain dah melepasi 95%. Itu kejayaan ataupun kelebihan yang ada pada sekolah tersebut. Tapi di sini berdasarkan environment ataupun situasi sekolah yang di sekitar ini menjadikan faktor kehadiran murid itu agak sukar untuk mencapai kepada 95. Jadi kami tetapkan kepada 93%. Baik, pelaksanaan amalan baik yang kami buat ini, iaitu program yang dijalankan telah berjaya membantu meningkatkan peratus kehadiran murid bagi tahun 2023. Baik, yang pertama adalah Smart TV. Jadi saya rasa semua dah tahu tentang berkaitan dengan Smart TV ini. Baik itu teknologi dalam PDPC bagi menyediakan suasana PDPC yang lebih seronok ataupun fun learning dan mesra teknologi. Okay? Jadi Smart TV ini memang kami letakkan di setiap kelas, dan Smart TV ini dalam tempoh daripada 2022 bermula pada 2023 kami telah usahakan dalam tempoh setahun untuk menjayakan satu program ini, iaitu program Smart TV ini, ataupun untuk jadikan pembelajaran lebih menarik. Dan kami dapat dalam tempoh sehinggalah 3 bulan lepas kami telah dapat sebanyak 33 unit Smart TV untuk setiap kelas, diletakkan pada setiap kelas dan juga bilik-bilik khas. Dan kos keseluruhan pembelian dan pemasangan ialah sebanyak 70,000, dan sumbangan diterima daripada agensi kerajaan, swasta, guru-guru dan ibu bapa. Antara yang kami buat adalah kami dalam setiap kelas tu katakan ada 30 orang, kita buka kepada ibu bapa yang ingin menyumbang. Mungkin nak menyumbang 20 ke 30 ringgit, tak ada masalah, kita kumpulkan dan kita akan top up dengan sumbangan-sumbangan lain supaya dalam kelas tersebut akan dapat beli satu televisyen Smart TV untuk digunakan oleh guru dalam PDPC. Okey, itu antara yang kita gunakan. Selain daripada sumbangan swasta, Yayasan Petronas dan juga guru-guru juga menyumbang. Kita ada satu tabung khas untuk guru-guru. Kemudian daripada agensi kerajaan pun kita ada mohon. Jadi banyaklah sumbangan-sumbangan yang kita terima, dan akhirnya kita dapat lengkapkan semua kelas dengan TV, termasuklah bilik-bilik khas, dan juga kita letakkan juga di dewan untuk penggunaan bagi kumpulan yang ramai. Kemudian latihan penggunaan Smart TV diberikan kepada semua guru dan digalakkan penggunaan dalam setiap PDPC. Okay? Jadi latihan ni penggunaan macam mana nak gunakan Smart TV, macam mana nak gunakan handphone, dan juga macam mana nak gunakan tab untuk supaya boleh linkkan dengan TV tersebut. Memang diberikan latihan secara khusus. Saya sendiri salah seorang jurulatih ataupun orang yang terlibat untuk melatih guru-guru yang mungkin belum mahir dalam penggunaan Smart TV. Jadi saya juga minta rakan-rakan yang lain yang ada kemahiran untuk membantu. Dan di situ dah berlaku satu ladap dan seterusnya perkongsian antara guru-guru, dan akhirnya semua guru boleh menggunakan Smart TV dengan baik. Dan untuk pengetahuan di sekolah ini, majoriti adalah antara guru-guru yang ada ni adalah antara 50-an ke atas, dan ada yang hampir dekat-dekat nak pencen. Tetapi yang saya sukanya, semangat yang ada pada guru-guru di SK Seri Samudra ni, walaupun nak pencen, tetapi mereka sangat bersemangat, bermotivasi untuk menjalankan pengajaran menggunakan Smart TV. Walaupun mereka nak pencen, kalau ikut nak pencen tak payahlah kan, tapi sanggup lagi beli tab, beli handphone baru untuk menggunakan Smart TV dalam
pengajaran dan pembelajaran. Jadi itu yang saya suka, saya seronok sebab semangat guru-guru di SK Seri Semudra ini memberikan saya lebih lagi inspirasi, motivasi untuk meningkatkan lagi pencapaian di sekolah ini. Baik, jadi melalui sumbangan daripada Smart Agency kita dapat lengkapkan semua kelas dan juga bilik-bilik khas dengan Smart TV. Baik, kalau ikut daripada kami buat sedikit kajian tindakan yang dilaksanakan untuk memastikan bahawa apa yang kami buat ini bukan syok sendiri ataupun data yang kami dapat bukannya daripada data yang kosong tetapi data berdasarkan kajian tindakan yang kami buat laksanakan. Jadi secara khusus objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti peningkatan kehadiran murid setelah Smart TV disediakan. Kemudian mengenal pasti Smart TV meningkatkan PDPC yang menarik. Yang ketiga, mengenal pasti kebolehupayaan guru menggunakan Smart TV dalam PDPC. Dan yang keempat, mengenal pasti persepsi ibu bapa terhadap penggunaan Smart TV ke atas anak. Okay, jadi kita ada 4 objektif khusus kajian dan berdasarkan kajian tindakan itu kita dapat data dan kita jadikan sebagai itu adalah data yang valid untuk kita gunakan ataupun kita letakkan sebagai amalan terbaik yang boleh dijadikan sebagai data untuk menunjukkan peningkatan ataupun peratus kehadiran itu meningkat daripada data-data yang kita terima. Okey, kemudian jadual satu tunjukkan bilangan populasi dan sampel berdasarkan PC dan Morgan pada 1970. Kita ambil sampel kajian ni daripada murid, ibu bapa dan guru. Okey, sampel murid kita ambil 240 orang, ibu bapa 210 orang dan juga guru sebanyak 36 orang. Dan data ini kita ambil menggunakan Google Form. Dan instrumen kajian, instrumen soal sidik telah digunakan bagi mendapatkan data dalam kajian ini. Penggunaan soal sidik dapat menjimatkan masa kerana individu boleh menyelesaikan tanpa bimbingan atau intervensi dari pengkaji. Dan dapat 3 bahagian instrumen iaitu berkaitan daripada murid, ibu bapa dan juga guru. Dan setiap bahagian mempunyai 5 item soalan berdasarkan kategori dan menyediakan 4 pilihan jawapan iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti dan tidak setuju. Itu dalam instrumen kajian. Baik. Berdasarkan skala Likert. Baik, ini contoh instrumen. Ini adalah instrumen kajian yang digunakan. Untuk murid kita ada 5 soalan di situ dengan skala Likert dia 1, 2, 3, 4 di situ. Dan kemudian ada item soalan juga kepada ibu bapa untuk kita dapatkan respon kepada ibu bapa. Dan menggunakan skala Likert yang sama dan juga soalan yang berbeza berdasarkan keperluan kepada kehendak daripada kajian tindakan yang kami buat. Kemudian instrumen untuk guru, ini adalah soalan-soalan yang dikemukakan untuk guru termasuklah sama ada Smart TV itu akan membebankan guru-guru. Okay? Ada juga di soal dalam soalan tersebut. Baik, kesahan instrumen berdasarkan kesahan bermaksud keberkesanan instrumen yang digunakan bagi mengukur dengan tepat konstruk yang dikaji menurut Chua pada 2010. Dalam kajian ini pengkaji mengukur instrumen yang dibina dengan menggunakan kaedah Alpha Kronberg. Menurut Azizi 2001 bahawa nilai indeks kebolehpercayaan yang baik harus melebihi 0.6. Jadi kita ambil itu sebab soalan kita yang kita sediakan adalah 5 iaitu bawah daripada 10. Jadi yang baik perkali alfa yang melebihi 0.5 dianggap baik. Jadi kita anggap 0.6 tu adalah baik. Instrumen ni sah untuk digunakan. Baik, kalau kita tengok di sini bagi kategori murid, ibu bapa dan guru, kita nampak nilai dia adalah melepasi ataupun melebihi kepada kesahan instrumen tersebut yang boleh dikategorikan sebagai baik. Okey. Baik. Ini dari segi kesahan instrumen. Baik, saya pergi kepada dapatan kajian. Daripada kita buat soal selidik yang diberikan kepada murid, didapati bahawa murid memilih setuju dan sangat setuju dan setuju. Okay? Majoritinya ataupun lebihnya adalah pada setuju dan sangat setuju. Walaupun ada tidak pasti dan tidak setuju di situ, tetapi kita ambil bahawa respon murid bagi yang pertamanya gembira belajar menggunakan Smart TV. Mereka sangat setuju dan juga setuju. Kemudian saya suka kelas saya ada Smart TV. Saya suka menjawab soalan melalui Smart TV. Sebab bila Smart TV ni salah satu yang menariknya, cikgu-cikgu boleh berikan tab ataupun handphone dan mereka boleh tulis atas handphone tersebut dan terus ditayangkan ataupun nampak terus di TV.
di televisyen yang ada dalam kelas. Jadi mereka boleh merasai keseronokan menulis dan terus ada dalam TV. Kadang-kadang cikgu juga dia ambil kesempatan untuk bagi murid-murid seronok, dia buka handphone ataupun smart TV ataupun tab, dia akan tayangkan, buka kamera, dia akan tayangkan murid. Murid akan terus nampak muka dia dalam TV. Ya, dan dia anggap bahawa dia berada dalam TV secara langsung. Jadi dia seronok. Itu antara kesempatan yang digunakan oleh guru-guru. Kadang-kadang bila murid buat aktiviti dalam kelas, guru akan tayangkan dan murid lain akan nampak mereka dalam TV. Dan mereka beranggap ataupun merasakan bahawa mereka berada dalam televisyen secara live. Jadi itu antara keseronokan yang ditunjukkan oleh murid dan juga peluang-peluang yang ditunjukkan oleh guru bahawa mereka boleh menggembirakan murid dalam PDPC. Kemudian yang keempat, Smart TV memberi semangat untuk ahli ke sekolah. Dan yang kelima, pembelajaran lebih bermakna menggunakan Smart TV. Jadi pilihan murid adalah sangat setuju dan juga setuju, walaupun ada sebahagiannya ada tidak setuju. Okey, kemudian yang kedua, dapatan daripada ibu bapa. Ibu bapa telah kita senaraikan 5 soalan juga. Smart TV meningkatkan kemahiran murid. Okay. Yang kedua, saya suka pihak sekolah menyediakan Smart TV untuk pencapaian anak dalam pelajaran. Yang ketiga, saya suka menghantar anak ke sekolah kerana ada Smart TV. Yang keempat, Smart TV meningkatkan kemahiran ICT anak. Dan yang kelima, Smart TV memberi kesan positif kepada anak. Jadi pilihan ibu bapa yang kita jadikan sebagai untuk soalan-soalan ini kita berikan kepada mereka untuk menjawab. Jadi kebanyakan adalah majoritinya ataupun lebihnya adalah memilih kepada sangat setuju dan juga setuju. Dan seterusnya, bagi guru juga kita sediakan soalan untuk lihat apa respon guru terhadap soalan-soalan yang kita kemukakan. Yang pertamanya, saya menggunakan Smart TV semasa PDPC. Jadi kalau ikut yang pertama itu, setuju dan sangat setuju, maksudnya semua memilih kepada setuju dan sangat setuju. Jadi semua guru menggunakan Smart TV semasa proses PDPC. Yang kedua, saya meningkatkan kemahiran ataupun kebolehupayaan menggunakan Smart TV dalam PDPC. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan pelbagai menu yang terdapat dalam Smart TV, contohnya YouTube. Bila dalam Smart TV ni kita boleh gunakan YouTube, ada pelbagai yang kita boleh gunakan dalam tu. Jadi menggunakan kepelbagaian yang ada dalam Smart TV untuk digunakan dalam PDPC. Okay, yang keempat, saya yakin apabila menggunakan Smart TV dalam PDPC. Dan yang kelima, Smart TV membebankan masalah saya ataupun membebankan saya. Baik, di situ majoriti akan jawab tidak setuju lah. Maksudnya 29 orang daripada 39, 3 orang. 3 orang kata membebankan sikit. Mungkin tak berapa nak cakap. Jadi di situ dia semacam satu bebanan. Tetapi secara umumnya, majoriti setuju bahawa TV itu tidak membebankan mereka, tapi memberikan satu kaedah yang mudah kepada mereka untuk mengajar. Saya suka untuk menarik perhatian tuan-tuan puan. Ada seorang guru di sekolah, tapi di sekolah di Beruas yang sebelum ni, dia mengajar. Dia antara seorang yang tak berminat untuk menggunakan Smart TV. Walaupun saya latih beberapa kali, tetapi tak berminat nak menggunakan. Sampailah satu ketika dia tahu macam mana cara nak gunakan, nak pasang, ataupun nak connectkan antara handphone dengan TV, dia tahu. Tetapi dia tak suka nak gunakan. Okay. Sampailah satu ketika apabila dia nak mengajar, dia mengajar bahasa Melayu dan dia kata salah satu alat yang digunakan dalam pembelajaran ataupun dalam digunakan oleh orang tua dulu adalah go back. Dia sebut go back. Saya dengar waktu saya lalu dekat sebelah kelas, pergi kelas. Kemudian dia kata go back. Go back, dan dia tak boleh nak describe apa itu go back kepada murid. Murid pun tak tahu apa go back. Bukan go and back. Dia ada satu alat untuk kita hancurkan pinang dan juga sirih kan, untuk orang makan. So bila dia dah tak boleh nak explain, dia tak boleh nak terangkan kepada murid, akhirnya dia buka handphone dan dia connect dengan televisyen, dengan TV, dan dia tanya, inilah, dia kata, inilah go back. Dan akhirnya budak kata, oh macam itu. Dan selepas itu, barulah berlaku perubahan sikap kepada guru tersebut, di mana dia nampak bahawa Smart TV ataupun teknologi dalam PDPC ini penting untuk menerangkan kita sesuatu pada murid. Dan di situlah berlaku perubahan, dan seterusnya dia adalah antara orang yang sangat kerap menggunakan
Smart TV dalam PDPC. Jadi sebenarnya PDPC kita akan lebih menarik apabila kita boleh tayangkan secara live pada murid, tayangkan apa yang kita terangkan dengan mudah dan murid akan nampak apa yang kita ceritakan ataupun kita sebutkan dengan lebih jelas berbanding kalau kita cuma menerangkan dengan verbal saja. Okey. Baik. Seterusnya penggunaan Smart TV ini, yang pertama pembelajaran lebih menyeronokkan. Yang ini semua kita tahu, kita faham. Kemudian penyampaian pengajaran guru juga lebih menarik. Yang ketiganya, guru lebih kreatif dan inovatif. Ini yang berlaku di sekolah. Ya. Saya melihat sendiri dengan kekreatifan guru-guru ini. Kemudian yang keempatnya ialah murid lebih mudah faham. Okay? Saya juga akui apabila kita menggunakan Smart TV, apabila penjelasan kita, pengajaran kita menggunakan Smart TV, murid akan lebih faham. Tetapi kita kena pandailah untuk gunakan bahan-bahan yang kita nak gunakan dalam PDPC. Baik. Selepas dapatan kajian dan juga daripada keseluruhannya saya dah buat dan akhirnya dapatan kajian itu menunjukkan bahawa secara keseluruhan dapat disimpulkan penggunaan Smart TV terhadap PDPC dalam kalangan warga SK Seri Samudra menunjukkan bahawa membantu menarik minat murid hadir ke sekolah dan murid gembira belajar menggunakan Smart TV. Selain itu, ibu bapa juga suka pihak sekolah menyediakan Smart TV untuk pencapaian anak dalam pelajaran serta membantu para guru mengajar dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Jadi, memang terbukti berdasarkan data dan berdasarkan yang saya akan tunjukkan nanti, akhir nanti, bagaimana peratusan itu meningkat dari semasa ke semasa dan menunjukkan bahawa ini adalah salah satu, bukan semestinya keseluruhan, salah satu daripada yang menjadi impact kepada kehadiran murid melalui Smart TV tersebut. Okey. Seterusnya, ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan bahawa Smart TV itu berada di dalam kelas, setiap kelas. Saiznya adalah 55 inci. Okay, 55 inci. Dan setiap kelas ada termasuk dah di bilik-bilik khas. Dan apa yang kami buat penambahbaikan, okay, ini mungkin boleh ditiru oleh sekolah-sekolah lain, di mana kami ada satu studio dan guru akan merakam, guru akan merakam topik-topik yang mereka rasa penting mengikut topik, mengikut subjek ataupun mengikut penantian masing-masing. Mereka akan merakam sendiri video dan video itu dalam masa 5 minit. Kami tetapkan dalam masa 5 minit bagi topik-topik untuk murid, untuk guru terangkan kepada murid. Dan video tersebut akan digunakan dalam kelas. Macam ni. Okay? Akan digunakan dalam kelas. Maksudnya guru tersebut akan berada dalam kelas dan menayangkan video dia sendiri dalam sesi pengajaran. Jadi murid pun akan seronok. Dan kita juga dalam proses juga menjadikan murid juga sebagai tenaga pengajar. Mereka juga akan buat video untuk sesi pengajaran ataupun sesi perkongsian dengan rakan-rakan yang lain. Dan akhirnya mereka juga akan masuk dalam televisyen apabila ditayangkan. Okay? Ini antara yang kami sedang buat penambahbaikan. Dan video-video ini kami upload dalam YouTube yang akan diakses oleh murid-murid. Dan sekiranya murid tak faham dengan topik-topik itu, mereka boleh tengok video yang disampaikan oleh guru-guru mereka sendiri. Okay? Yang ini kami upgrade ataupun tingkatkan lagi penggunaan Smart TV melalui video-video yang dirakam sendiri oleh guru-guru bagi subjek masing-masing. Okay? Baik. Seterusnya bagi pelaksanaan amalan baik yang kedua, yang tadi yang pertama, jadi Alhamdulillah berdasarkan pelaksanaan tersebut, berdasarkan pelaksanaan Smart TV dalam PDPC, menampakkan ada peningkatan dalam kehadiran murid ke sekolah. Dan bagi yang kedua, iaitu kad biru. Mungkin ada yang tertanya apa dia kad biru. Kad biru itu adalah slip pengisian SSDM bagi amalan baik murid. Kami buat dalam warna biru, itu panggil kad biru. Okay? Dan kad biru ini akan diisi oleh murid. Okay? Untuk mengisi amalan baik murid. Baik, kad biru ini akan diletakkan di kaunter pejabat. Yang ini kami tak buat satu kajian khusus lah untuk mendapatkan berapa kesan ataupun datanya. Tetapi dari segi pemerhatian, memang dapat dinilai bahawa ini salah satu juga amalan baik yang digunakan di sekolah, yang dibuat di sekolah yang memberikan impak yang baik kepada peningkatan peratusan kehadiran murid ke sekolah. Okey, slip ini akan diletakkan di kaunter pejabat dalam satu bakul. Okey, ditulis situ sila ambil.
Jadi guru pagi-pagi akan ambil slip ini, okey, akan bawa ke kelas, dan di kelas murid akan ambil satu kad ini, dan mereka akan isi apa amalan baik yang mereka buat sepanjang hari tersebut. Okay, kalau ada banyak-banyaklah, mereka akan ambil beberapa kad biru untuk diisi sekiranya ada. Okey. Tapi memang kita galakkan, memang kalau ikut amalan baik ini, beri salam pun amalan baik. Jadi bila murid beri salam, sekurang-kurangnya satu dah ada pada dia. Yang pertama, apa tujuan kami buat ini adalah untuk mengurangkan beban guru. Kadang-kadang guru nak isi, dia nak buat catatan, dia pula nak mencatat, cikgu pula nak mencatat kebaikan murid yang dia buat kan. Jadi nak ambil data tu lambat. Kadang-kadang nak isi tu, kita nak isi segera. Tapi kita tak menggalakkan guru untuk isi segera. Dia himpun dulu dia punya kad-kad biru itu ataupun slip biru ni. Kemudian dihimpun, boleh isi pada waktu senggang guru. Sama ada di rumah ataupun waktu-waktu kelas senggang tak ada kelas tu, dia boleh isi. Jadi tak adalah satu paksaan. Tak semestinya setiap hari. Sebab dalam slip tersebut ada tarikh dan ada nama murid tersebut dan juga apa amalan baik yang dilakukan. Jadi maksudnya di sini kita boleh mengurangkan beban guru untuk mengisi SSDM. Yang kedua, kita boleh menggalakkan murid untuk sentiasa buat amalan baik. Dan dia akan datang ke sekolah sebab dia nak isi, dia nak pastikan bahawa dia setiap hari akan mengisi kad biru supaya nama dia berada dalam amalan baik pada hari tersebut. Baik, selepas diisi oleh murid, guru akan isi dalam sistem, dan selepas itu dalam tempoh sebulan, kita ambil sebulan, murid akan diberi kumpul yang mana yang paling banyak, kita akan berikan hadiah kepada murid dan sijil, dan guru juga kita akan berikan, iaitu hadiah pengisian yang paling banyak bagi guru-guru. Jadi kita ada 2-in-1 lah, kepada guru yang mengisi, dan yang kedua kepada murid yang melakukan banyak amalan baik. Jadi murid juga akan dapat anugerah sahsiah terpuji, satu badge kita akan beri kepada murid tersebut, dan murid tersebut akan pakai, dan itu adalah salah satu sebagai motivasi kepada murid-murid lain untuk sentiasa melakukan amalan baik. Jadi ini adalah satu lagi amalan baik yang kami laksanakan, dan menjadi salah satu faktor ataupun impak kepada peningkatan peratusan kehadiran murid ke sekolah. Sebab dia sentiasa nak pastikan dia antara orang yang akan mengisi kad biru setiap hari. Okay? Dan berdasarkan dua amalan baik tadi, kita dah nampak di sini bahawa perbandingan purata kehadiran murid sehingga Ogos bagi tahun 2022 dan 2023. Kita ambil purata, dan perbandingan di sini kita nampak ketara. Apabila 2022, kehadiran cuma 87.76%, dan pada tahun 2023 peningkatan yang lebih ketara iaitu 91.35%. Walaupun belum capai kepada 93%, tetapi saya yakin pada akhir sesi akademik nanti, pihak sekolah akan dapat capai kepada more than 93%, lebih pada 93% bagi kehadiran murid. Sebab kita nampak momentum kehadiran murid sekarang makin baik. Cuma masalah sekarang bila murid kerap, sekarang ni terutamanya musim-musim demam, murid demam, bila dah ada kawan dia demam, yang lain takut nak datang sekolah, itu antara faktor-faktor yang menyebabkan dalam satu kelas tu kadang ada 5-6 orang tak hadir. Jadi itu yang kita tak boleh nak kurangkan masalah tersebut, tetapi kita cuba ke arah lain, murid-murid yang bukan atas faktor kesihatan, tetapi dia hadir ke sekolah atas faktor minat datang ke sekolah, sebab ada Smart TV dan juga ada kad biru. Jadi kami menggunakan dua amalan baik ini untuk meningkatkan kehadiran murid ke sekolah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya, tak banyak, tetapi moga memberikan gambaran ataupun manfaat kepada tuan-tuan puan, dan boleh nampak bahawa ini adalah sebagai salah satu, bukannya yang terbaik, tetapi terbaik bagi kami, mungkin tak terbaik bagi tuan-tuan puan, tapi boleh nampak boleh ditambah baik untuk menjadikan menjadikan satu pula amalan baik kepada tuan-tuan puan di sekolah. Okey, itu saja perkongsian saya, Tuan Ihsan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Syahril. Sangat hebat apa yang dilaksanakan ini dengan menyediakan Smart TV di semua bilik darjah. Semua bilik darjah dapat Smart TV. Ya, betul.
Dan pastinya ada yang nak tahu macam mana Cikgu Syahril dapat usahakan untuk mendapatkan dana bagi menyediakan Smart TV ini. Jadi kita buka kepada persoalan. Apa saja persoalan yang berkaitan dengan apa yang dibentangkan oleh Cikgu Syahril ini, bolehlah ditanya, sama ada nak tanya directly, nak secara verbal ataupun nak menulis, nak tulis dalam chat pun boleh. Jadi sementara itu saya nak highlight sedikit lah tentang apa yang dibuat oleh Cikgu Syahril. Sebenarnya berdasarkan kepada kajian oleh OECD sendiri melalui kajian TIMSS dan PISA, antara faktor yang menyebabkan murid tidak pergi ke sekolah ataupun murid suka ponting lah, ponting adalah bila dia masuk ke dalam bilik belajar, bila PDP dilaksanakan, PDP itu membosankan. Cikgu ajar pakai chalk and talk, terangkan, ini suruh jawab soalan kan. Jadi apa yang dibuat oleh Cikgu Syahril ini definitely akan mengubah keadaan tersebut. Jadi murid bukanlah hanya sekadar pergi dengar cikgu bercakap, tulis di papan hitam dan tulis di atas buku latihan ini, tapi mereka boleh menggunakan Smart TV. So ini definitely akan membawa kepada PDP yang lebih menarik dan akan menyebabkan murid rasa rugi kalau mereka tidak pergi ke sekolah. Dan seterusnya berkaitan dengan penggunaan kad biru juga. Itu merupakan satu motivasi lah kepada murid. Definitely siapa pun anak-anak kita dalam kalangan umur persekolahan ini, terutamanya sekolah rendah, mereka sebenarnya suka untuk dihargai. Mereka dahagakan penghargaan. Dan ini antara benda yang menyebabkan mereka rasa dihargai, mereka berebut nak buat benda baik lah. Inisiatif yang sangat menarik dan kita dah nampak dia punya hasil lah, peningkatan daripada 87.76% kepada 91.35%, which is very significant dia punya peningkatan. Mungkin kalau Cikgu Syahril boleh bagi sedikit maklumat lanjut tentang masih lagi ada murid yang tidak hadir dan sebagainya tu, ada tak dikaitkan dengan mungkin latar belakang murid, mungkin juga dengan kelas-kelas tertentu, mungkin dengan cara guru-guru menggunakan Smart TV ini, ada tak maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan maklumat ataupun perkara ini? Okey, terima kasih Dr. Berdasarkan pemerhatian saya, kehadiran murid sebahagian yang kita dapat berdasarkan maklumat daripada IPDM, murid-murid yang tak hadir ni, yang pertamanya dari segi kesihatan, itu kita dah faham, masalah kesihatan, demam ataupun sakit-sakit lain. Kemudian yang keduanya, murid yang ada masalah family, yang ada yang ibu bapa tak ambil berat, itu juga ada di sini sebahagiannya, dan di mana kita ambil yang murid-murid yang bermasalah macam ni, kita ambil pendekatan untuk pergi ke rumah mereka ataupun kita buat ziarah cakna seperti mana sekolah-sekolah lain buat, samalah kita akan buat ziarah cakna. Tapi ada sebahagian kita dapat selesaikan, ada sebahagian tak mampu untuk kita selesaikan walaupun kita pergi beberapa kali, tetapi kurang dapat kerjasama daripada ibu bapa ataupun parents yang terlibat. Parents sendiri tak nak bekerjasama untuk pastikan anak dia datang, jadi kita tak dapat nak bantu. Jadi kita, walaupun kita dah usaha banyak kali, kita tak dapat selesai juga, yang tu kita terpaksalah kita ketepikan. Yang kebanyakan kehadiran mereka berdasarkan soal jawab saya ataupun saya bertanya dengan murid-murid, mereka kebanyakan suka datang ke sekolah sejak adanya televisyen. Ada juga waktu satu perhimpunan saya tanya, siapa yang suka ada TV dalam kelas, semua angkat tangan. Okay. Siapa yang seronok sangat tengok ada TV dalam kelas, semua angkat tangan kan. Maksudnya mereka terlampau excited. Ada saya baru dapat yang last kali sebelum saya beli, saya nak beli lagi 10 TV. Saya kata cikgu akan dapatkan lagi 10 televisyen. Siapa nak televisyen? Semua angkat tangan kan. So, dia pun sangat excited sebab mereka tahu bila kawan mereka dah ada televisyen, mereka tak ada lagi. Dia tengok kawan dia seronok dengan ada televisyen, sesi pengajaran tersebut, mereka juga nak. Dan bila kita dah masukkan, memang kita nampaklah satu perubahan yang begitu mendadak dari segi minat belajar tu dan juga kehadiran murid. Walaupun tak keseluruhan, tetapi mampu memberikan impak kepada kehadiran. Dan guru-guru juga telah betul-betul lah menggunakan televisyen ataupun digital learning ini dengan begitu baik. Dalam kelas memang mereka menggunakan sebaik mungkin.
dan saya berbangga lah. Saya merasa seronok berada di sekolah ni dengan guru-guru yang begitu committed walaupun dah nak pencen. Itu yang saya seronok. Tengah orang dah nak pencen ni habis dah kan. Dia tak fikir dah, Ya, tapi tak, dia tetap juga committed. Alhamdulillah. Memang ada certain things kita di luar kawalan lah kan, macam apa Betul. yang Cikgu Syaril dan tim dah usahakan pergi ke rumah dan sebagainya. Tapi pada saya yang lebih utama adalah murid yang tak ada apa-apa masalah. Mereka boleh datang ke sekolah tapi mereka jadi tidak berminat sebab disebabkan oleh PDP yang membosankan. Jadi saya pasti dengan penggunaan Smart TV ini merupakan satu usaha yang sangat-sangat bermanfaat kepada murid untuk meningkatkan minat mereka untuk pergi ke sekolah. Dan ada satu soalan ni sini daripada Encik Bong, tapi sebelum itu saya nak share sedikit tentang pengalaman saya pernah melawat sekolah-sekolah di Shanghai, China pada tahun 2014, di mana sekolah yang di Shanghai ni semua sekolah ada smart board. Cikgu Syarif buat smart TV kan, mereka ada smart board. Dan untuk memastikan smart board itu digunakan oleh guru, mereka ada waktu khas lah, maksudnya guru datang sekolah daripada pagi, jadual tu sampai petang, tapi masa mengajar tu tidaklah full sampai petang. Jadi mereka ada beberapa jam untuk mereka sediakan bahan PDP. Mereka akan ada perbincangan dengan rakan-rakan dan juga ada pertandingan dalam kalangan guru-guru ini, siapa yang dapat menghasilkan bahan yang paling menarik ataupun yang baguslah untuk membolehkan penggunaan smart board tersebut di dalam kelas masing-masing. Jadi saya rasa ini ada kaitan dengan apa yang ditanya oleh Encik Bong. Beliau bertanya bagaimana guru bahagikan masa untuk membuat bahan video untuk Smart TV dengan PDP bersemuka. Adakah pihak sekolah sediakan sesi membina video bersama? Apa jawapan Cikgu Syarif bagi soalan ini? Okay, untuk bina bahan ni seperti yang saya tunjuk tadi, mana cikgu-cikgu buat sendiri dan mereka berada dalam dalam video tersebut, mereka buat video. Yang ni memang kita buat seminggu 2 kali. Seminggu 2 sesi. Waktu balik maksudnya ikut panitia masing-masing. Panitia dah tetapkan okey, minggu ini panitia ni akan siapkan video. Mungkin akan libatkan 3 orang. So 3 orang akan rakam video. Mereka dah bersedia dah. Cuma dalam 5 minit mereka dah bersedia untuk rakaman dan akhirnya bila dah siap mereka akan gunakan dalam PDPC. Mungkin nak gunakan dalam 2 minggu depan dan mereka dah rakam. Itu yang kita buatkan. Kita dalam proses membanyakkan lagi video-video yang dihasilkan oleh guru-guru. Kemudian kami juga menggunakan bahan-bahan daripada TikTok. Macam saya sendiri, saya adalah sebagai TikToker. Saya juga buat bahan dalam TikTok dan bahan dalam TikTok itu juga saya akan gunakan untuk PDPC saya. Saya akan mengajar, saya gunakan, okay, cikgu gunakan ni, kita cuba tengok apa yang cikgu sampaikan dan kemudian kita akan teruskan penggunaan tersebut dalam elaborate terus untuk digunakan dalam seterusnya dalam dalam yang topik-topik yang berikutnya. Jadi saya gunakan TikTok yang saya buat untuk digunakan dalam PDPC. Bukan sekadar kongsi dengan orang luar tapi digunakan dalam PDPC. Dan bahan-bahan yang lain pun memang banyak. Tak perlu juga kita nak buat terlampau banyak sebab bila kita Google saja ataupun tengok dalam YouTube memang banyak sangat yang kita boleh gunakan. Jadi kita cuma gunakan mengikut kehendak ataupun mengikut sesi pengajaran kita berdasarkan topik-topik yang ditentukan. Tetapi yang saya buat sekarang ni di peringkat sekolah memang kami akan cuba menghimpunkan sebanyak mungkin topik-topik daripada rakaman yang dijalankan oleh cikgu supaya digunakan dalam sesi pengajaran dan sekiranya cikgu tak sempat nak selesaikan nanti, jadi bahan itu akan digunakan oleh murid-murid. Kita akan hantar kepada setiap grup WhatsApp kelas. Jadi gunakan ini sebagai bahan untuk mereka buat rujukan ataupun ulang kaji. Jadi itu yang kami sedang buat dari semasa ke semasa. Maksudnya Cikgu Syaril memang setiap kali PDP dilaksanakan akan dirakam lah PDP tersebut. PDP tak dirakam. Kita akan pergi ke studio. Contohnya kita ada, macam saya akan ajar katakan topik tambah pecahan. Jadi saya akan buat satu slide, dalam 5-6 slide saya akan terangkan. Jadi akan buat rakaman video. Rakam video. Okay. Video itu akan diletakkan dalam YouTube. Bukan rakam PDPC tak. Jadi video tersebut letakkan dalam YouTube. Kemudian bila saya nak mengajar katakan topik di situ, sampai topik itu saya akan gunakan rakaman saya tadi untuk ditayangkan pula dalam kelas. Jadi secara tak langsung dia akan jadi sebagai bahan simpanan untuk digunakan sebagai rujukan bagi murid-murid dan juga sebagai bahan untuk cikgu-cikgu mengajar. So, apa yang dibuat ini tidaklah menyebabkan guru rasa terbebanlah terpaksa buat bahan semua tu.
tak ada isu macam tu lah. Setakat ni Alhamdulillah tak ada. Sebab di sekolah ni untuk pengetahuan lah, murid cikgu balik pukul 4.5 tu biasa. Saya Okey. pula malu. Saya pula malu. Malu nak Hmm. balik awal ni, takut pula cikgu-cikgu tak balik lagi kan. Jadi kebanyakan mereka dah biasa sebab dah dibudayakan macam itu. Jadi kebanyakan tak ada masalah. Memang mereka begitu committed lah untuk membina. Tapi bila kita dah bagikan jadual tu, tak ada membebankan. Jadi adalah waktu-waktu yang mereka boleh gunakan sesuaikan dengan kesesuaian waktu mereka. Yep. Ya, bahan pun actually dah banyak macam Cikgu Syarif cakap tadi ya. Kalau kita Google, kita cari dalam internet, dalam YouTube, memang banyak bahan yang kita boleh dapat dan perlu utilize je lah kan, utilize apa yang ada itu. Di samping kalau ada peluang, ada masa, boleh buat untuk membantulah murid-murid, tapi tidaklah sehingga membebankan guru-guru. Jadi ini antara perkara yang saya rasa akan menjadi halangan kalau kita nak implement di semua sekolah contohnya kan, pasti akan ada yang merasakan ini satu bebanan. Tapi bila inisiatif ini yang dibuat oleh Cikgu Syarif ini, saya rasa cikgu sendiri seronok sebab nampak impact tu. Jadi kita sebagai guru bila kita mengajar, budak suka, budak faham, budak nak belajar lagi, itu merupakan satu imbuhan yang sangat yang orang kita tidak ternilai lah, tidak dapat nak dibandingkan dengan apa pun. Itu menyebabkan kita jadi seronok nak meneruskan kerja kita walaupun sampai lewat petang balik ya. Tetapi ada satu soalan ni lagi, cikgu, actually bukanlah soalan, cuma sini Siti Emma bukan kaitan dengan frontal titus yang dia sebut tentang nasib budak-budak di pedalaman P3. Adakah sekolah-sekolah P3 ni boleh juga dapat nikmat penggunaan TV ni? Dia kata tidak mampu merasakan nikmat smart TV ni. Apa pandangan Cikgu Syarif tentang perkara ni? Saya tak pasti kalau P3 ni handphone boleh tak cikgu Frontal? Kalau handphone boleh, smart TV ni tak menggunakan Wi-Fi. Dia tak menggunakan Wi-Fi. Tak perlu ada Wi-Fi, tetapi smart TV yang saya gunakan Samsung ni, dia dah ada built-in dia punya dipanggil Wi-Fi antara handphone dengan television. So kita dia macam Bluetooth lah kot. Dia ya, boleh macam connect Bluetooth. Wi-Fi Betul. direct macam lah kan. Yes. Kalau kita boleh buka handphone, kalau di kawasan P3, kalau boleh buka handphone, maksudnya kita bolehlah connect dengan TV. So kita cuma nak ubahkan gambaran ataupun saiz dari television, dari handphone kita kepada saiz yang lebih besar di TV. Daripada saiz handphone kita kepada saiz 55 inci. Jadi itu yang sebenarnya tak ada perlunya ada handphone, ada Wi-Fi di sekolah ataupun internet, tapi dah memadai dengan ada handphone dan juga smart TV. Memang dia built in. Kalau dia tak built in, cikgu boleh cari satu adapter ataupun bahan, boleh kontak saya nanti, saya akan maklumkan. Yang tu kita boleh connect di belakang TV dan kita boleh macam kita tengok ni lah. Dan kita biasa nak tengok TV, kita macam studio di dalam wayang dalam rumah tu kan, kita pancarkan. Maksudnya kita connect tu je dan kita boleh connect dengan handphone kita. Itu je yang perlu. Tak perlu pun ada internet. Cuma kena ada pastikan kalau handphone kita boleh connect, ada line, okey, tak ada masalah. Maksudnya di sini dia bukan isu internet, jadi sekolah di pedalaman pun kalau ada masalah internet pun masih boleh laksanakan. Cuma isu di sekolah pedalaman adalah untuk mendapatkan gadget-gadgetnya lah kan, TV dan sebagainya. Di sinilah saya rasa peranan KPM, JPN, TPD, malah peranan pelbagai pihak lah, NGO dan sebagainya yang boleh membantu. Kalau di sekolah Cikgu Syarif mungkin ibu bapa juga turut membantu, mungkin ramai. Tapi kalau di pedalaman biasanya bilangan murid sedikit kan, ibu bapa pun tak ramai, itu susah nak dapat sumbangan daripada ibu bapa. Jadi di sinilah peranan pihak-pihak luar NGO terutamanya untuk membantu kan. So, kalau P3, P2, P1, yang penting kita dapat sediakan contohnya dalam kes ini smart TV ni yang membolehkan PDP dilaksanakan dengan lebih menarik ya. Ada pandangan daripada Puan Sakinah tadi berkaitan dengan penggunaan 3D, setting 3D lebih menarik untuk interaksi murid dan guru. So apa komen Cikgu Syarif tentang perkara ini? Betul ni, kalau kita boleh setting smart TV tu dengan 3D, setting 3D memang menarik lah. Murid-murid pun boleh tengok macam mana situasi lebih menarik kan. So itu kalau kita boleh setting tu lagi bagus. Ini pun saya perlu dalami lagi lah. Ilmu saya pun tak banyak lagi tentang ni. Saya pun sedang juga berkongsi dengan Cikgu Aman dan beberapa cikgu lain untuk menjadikan lebih menarik lagi lah.
InsyaAllah saya akan cuba lagi lah sebelum saya pencen, saya nak pastikan semua cikgu-cikgu saya menguasai pembelajaran secara secara digital ni dengan lebih baik lagi lah. Lambat lagi kan nak pencen Cikgu Syaril. Janganlah Lama lagi 5 tahun lagi 5 tu. tahun lagi pun. 5 tahun tu kira tak sampai 60 tu. Tak sampai. Awal sikit. Baik, okey. Kalau pendengar ada lagi soalan-soalan yang nak ditanyakan direct kepada Cikgu Syaril, boleh tulis di ruangan chat untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang dilaksanakan di Sekolah SK Samudera ni melalui Guru Besar Cikgu Syaril. Jadi sementara itu mungkin saya boleh tanya lagi dengan Cikgu Syaril berkaitan dengan penggunaan Smart TV ni, dia bersesuaian dengan subjek apa? Adakah subjek tertentu ataupun semua subjek sebenarnya sesuai menggunakan Smart TV? Setakat ni semua subjek boleh betul. Semua subjek boleh. Sebab bahan pengajaran kita memang ada dalam Google, dalam YouTube, bahan pengajaran boleh, ataupun kita buat sendiri pun boleh. Macam saya gunakan tab ni. Tak nampak tab ni saya gunakan untuk saya menulis. Bila saya tulis menggunakan tab ni, jadi bila sesi pengajaran, murid juga akan tulis, dia akan tengok sendiri hasil pengiraan dia di depan di TV. Jadi kawan lain pun boleh respon kepada jawapan dia, kawan lain juga boleh cadangkan jawapan. Jadi maksudnya sesi pengajaran itu akan berlaku antara guru dengan murid, murid dengan murid di situ. So, maksudnya tak semestinya ada bahan yang kita tunjuk, bahan mesti ada bergambar, ada video, tak juga. Tapi dalam pengiraan pun kita boleh tulis, itu pun dah menjadi sebagai satu alat yang boleh menjadikan aktiviti ataupun pengajaran kita lebih menarik lah, di mana ada interaksi antara guru, murid, murid guru. Maksudnya di sini guru utilize gadget dia lah, Ya, tab ke phone ke, tapi dapat dipancarkan kepada murid melalui Smart TV tadi tu. Di samping Smart TV juga boleh digunakan untuk menunjukkan video dan sebagainya lah ya. Ya betul. Kalau kita nak kaitkan benda ini dengan kemudahan yang disediakan oleh KPM melalui DA5, macam mana cikgu utilize Smart TV ini dengan DA5 yang disediakan oleh KPM? Kalau ikut dalam DA5 memang ada banyak yang bahan-bahan yang disediakan oleh pihak kementerian. Jadi memang kita ambil bahan di situ, dan kebanyakan cikgu-cikgu menggunakan apa yang disediakan oleh pihak KPM lah. Memang sangat bermanfaat lah. Jadi secara tak langsung KPM dah sediakan juga bahan, dan pihak sekolah macam pihak takbir macam kami menyediakan lagi gadget-gadget atau bahan untuk digunakan oleh guru. Jadi gabungan semua itu menjadikan guru lebih mudah lah. Dia bukan nak menyusahkan. Sebenarnya pada konsep saya, bila menyediakan televisyen ataupun smart TV dalam kelas adalah untuk mengurangkan beban guru. Tak perlu nak bina banyak ABM kan. ABM kita perlu tunjuk dalam TV je kan. Jadi dah membantu guru. Saya tak naklah cikgu-cikgu buang masa untuk bina ABM yang macam-macam binanya. Sekejap nak mengajar dalam setengah jam ataupun 1 jam, tiba-tiba kita menghabiskan masa 1 hingga 2 hari. Lebih baik kita buat daripada kita tayangkan daripada device yang kita ada di dalam TV, dan murid akan lebih faham. Jadi kaedah saya ataupun yang asalnya adalah untuk mengurangkan beban guru-guru saya lah, dan akhirnya guru-guru dapat manfaat dan murid juga akan dapat manfaat. Okey. Selain daripada penggunaan Smart TV ni, sebenarnya saya tengok sekarang ni ramai juga cikgu membeli projektor. So, apa perbezaan dia kalau menggunakan projektor dengan Smart TV? Projektor sekarang ni, yang projektor yang terbaru, dia ada YouTube juga. Okey juga. Cuma dari segi kos lah. Kos mahal sikit. Kalau saya tak pasti yang lain. Cuma yang saya beli yang projektor yang ada YouTube tu, yang ada Android, itu harga dia 3,000 lebih. Sedangkan Smart TV 55 inci ni dalam kos lebih kurang 2,000. Jadi kos itu dah nampak beza. Yang keduanya untuk kalau projektor ni kalau kita nak gunakan bawa ke lain pun boleh, tetapi dari segi pencahayaan dia, bila dalam bilik, dalam kelas, bila kita nak tayangkan agak terhad sikit lah dari segi cahaya dia, pencahayaan dia. Tapi kalau dalam Smart TV tu nampak lebih clear lah. Tapi masing-masing dari segi ada pro and con lah. Masing-masing ada suka yang gunakan projektor sebab dia boleh bawa merata kan. Ada yang suka kepada TV. Jadi masing-masing ada pro and con di situ.
Jadi pada saya saya rasa sesuai lah kita gunakan television, tak perlu nak bawa ke merata, di situ dah ada, terus kita guna. Betul betul. Memang setiap orang adalah dia punya um, cita rasa dia kan, ataupun juga kekangan masing-masing. Mungkin ada yang mampu menyediakan projektor yang mungkin tak sampai 3,000, harga sekarang mungkin 1,000 saja kan. Dan kalau seorang cikgu beli projektor, dia akan bawa ke semua kelas dia kan, ke semua bilik darjah yang dia masuk. Itu pun satu cara juga, tapi masih lagi boleh menggunakan kaedah yang Cikgu Syarif sebut tadi, penggunaan video dan sebagainya kan, melalui paparan, melalui projektor itulah. Yang penting tidaklah PDP itu hanya berdasarkan kepada penggunaan papan hijau ataupun papan putih saja, tapi ada bahan digital yang digunakan. Baik, Dr. Ihsan, yang tentang projektor tadi. Projektor tadi saya pun ada juga sebagai saya punya device lah. Jadi kalau kata saya nak mengajar di tempat lain, tak semestinya dalam kelas, saya nak bawa murid saya keluar. So itu antara kelebihan lah. Tapi projektor tu pastikan kita boleh ada source lah. Macam saya dia boleh gunakan apa power bank. Jadi boleh lah, mana boleh lah kan. Tapi kalau perlukan source, perlukan elektrik, perlukan plug kan, jadi masalah sikit lah. Jadi kita kena ada, macam saya ada yang bahan macam tu, maksudnya saya boleh bawa mata lah ke padang pun tak ada masalah kan. Jadi tergantung kepada keperluan lah. Jadi itu antara kelebihan sekiranya ada projektor. Ya, masing-masing ada kelebihan dia, ada juga kekurangan dia, tapi apa yang penting adalah kita dapat gunakan bahan-bahan ini untuk menjadikan PDP lebih menarik, dapat menarik minat murid untuk datang ke sekolah, belajar dan tidak rasa macam nak ponting sekolah lah. Sekarang ni apa yang berlaku malah kepada anak saya sendiri pun, kalau boleh tu, kalau demam sikit pun dia cakap, tak boleh pergi sekolah hari ni, demam, padahal sikit je. Itu alasan untuk tidak pergi ke sekolah. Betul. Cuma saya perasan juga kalau ada certain subjek yang dia suka subjek tu, cikgu dia ajak memang best, dia akan pergi juga walaupun keadaan dia mungkin agak kurang sihat. Jadi peranan guru dan juga PDP guru tu adalah sangat penting lah dalam memastikan murid itu seronok nak pergi sekolah, dan ini pastinya dapat membantu meningkatkan peratusan murid yang akan hadir ke sekolah. Okey, ada soalan di sini. Cikgu Syarif boleh tak share projektor model apa yang cikgu guna? Model saya lupa lah, minta maaf Cikgu Tia. Saya lupa model dan saya tak bawa ada kat rumah. Sebenarnya projektor saya bawa untuk ceramah-ceramah lah. Ceramah mana-mana saya pergi saya akan bawa, dan kadang-kadang sebab di sekolah ni dah ada komplit dah semua, jadi saya tak bawa lah projektor ke sekolah kan. Nanti saya akan share, kalau cikgu boleh WhatsApp saya akan share dengan cikgu. Tadi Cikgu Syarif dah share nombor telefon kan? Mungkin boleh tulis lagi sekali di sini dalam. Okey, saya boleh hantar sini. Ini kalau ada siapa yang nak contact boleh share dalam di sini. Dari segi TV pula, TV apa yang Cikgu Syarif pakai di sekolah tu? Smart TV Saya jenis pakai apa? sekarang ni Samsung. Samsung dia built-in dah dia punya tu, dan saya nampak penggunaan antara Samsung adalah antara yang mudah nak digunakan. Setakat ni lah saya rasa. Jadi tapi apa jenis apa pun boleh kan, asalkan jenis pun boleh. Jenis pun. Nanti kata promote Samsung pula bukan? Saya bukan duta Samsung. Betul. Apa perbezaan Smart TV ni? Kalau kita instead of Smart TV kita beli Smart Board, apa dia punya perbezaan? Dari segi kos Tuan Ihsan. Smart Board is very expensive lah. Smart board kalau rosak memang takkan ada ni lah duit untuk kita nak nak repair kan, ataupun nak baiki. Jadi kalau Smart TV ni harga dia lebih kurang antara 1,800 ke 2,000, boleh dapat 1,800 boleh dapat kalau kita beli banyak. Jadi bila kita dah beli tu, kalau rosak dalam tempoh 2-3 tahun, maksudnya berbaloi dah. Jadi kita boleh beli lain walaupun kata pakai buang lah kan. Macam sekarang ni Cikgu Aman pun jual dah murah dah rasanya. Ada satu yang keluaran lain. Saya tak pernah guna lagi lah yang keluaran tu, tapi dah makin murah. Dan rasanya berbaloi lah sebab konsep ataupun penggunaannya lebih kurang dengan smartboard. Cuma sebab dalam smartboard kita boleh tulis pada smartboard. Tetapi kalau kita gunakan TV, smart TV, sama juga kalau kita ada tab. Kita ada tab, kita tulis pada tab. Sama je konsep dia. Kita boleh padam semua benda yang ada pada smartboard boleh guna di TV. Tapi kita ada tab ataupun kita ada handphone yang kita boleh tulis. Kalau tak ada pen,
Jangan risau, tak ada pen, kita ada satu. Saya pun ni pen apa panggil, lupa dah panggil pen. Kita boleh beli, harganya RM5 maksudnya. Kita Oh boleh ya ke? tulis. Betul, RM5. Gunalah handphone apa pun kita boleh tulis gunakan pen ni. Walaupun Oh. tak cantik sangat tapi okey lah. Boleh. Okay, jadi Oh. rasanya kalau ni lah, kalau tanya saya lah, kalau dengan sekolah yang tak ada sumber kewangan yang banyak, jadi smart TV adalah penyelesaian bagi menggantikan smartboard. Betul betul. Sebab smartboard tu saya tahu memang very expensive dan maintenance pun susah lah kan. Ya betul. Dan penggunaan dia mungkin kita underutilize sebenarnya kan, underutilize kalau Betul. kita tidak betul-betul gunakan. Okey, ada soalan daripada NB ya, NB. Apa beza smart TV dengan Android TV? Adakah Dia sama? sebenarnya Android TV dengan smart TV tu sama je. Saya gunakan smart TV. Dia Android TV ni kita boleh gunakan, dalam tu dah ada yang kita boleh install ataupun dah dia built in macam-macam situ. Sama je. Benarnya smart TV dengan Android TV tu. Cuma sekarang ni menggunakan istilah smart TV lah pada saya. Dia tak gunakan Android TV. Tapi bendanya sama je, konsepnya sama. Konsep sama saja. Jadi Android TV itu sebenarnya adalah smart TV lah kan. Mungkin pada pandangan setengah orang, smart TV ini yang seperti yang di-highlightkan oleh pengkamu dalam iklan adalah contohnya dia boleh terima arahan melalui gerakan tangan dan sebagainya kan. Itu yang menunjukkan dia smart tu. Tapi itu terlampau smart sangat. kita tak adalah sampai tahap tu kan. Cuma ada tak ada lah. Kita ikut harga kita ikut duit yang ada lah setakat di sekolah yang ada. Okey, saya ingat dah ada kita dah sampai ke penghujungnya, dah 4:25. Mungkin ada ringkasan daripada Cikgu Syaril sebelum kita tutup sesi pada malam. Okey, secara umumnya ataupun keseluruhannya saya boleh simpulkan bahawa kita ada pelbagai kaedah untuk digunakan mengikut environment sekolah kita. Kalau kita tak mampu menggunakan kaedah yang dibuat oleh sekolah ini, kita jangan ikut, kita gunakan. Kita pastikan apa yang dibuat di sekolah tersebut, tetapi dengan pengubahsuaian ataupun kita buat penambahbaikan mengikut kesesuaian sekolah kita, tak ada masalah, kita boleh buat. Tetapi benda itu yang pentingnya kita mempunyai kepada objektif yang sama, iaitu kepada peningkatan kehadiran murid ataupun apa saja objektif yang kita nak berdasarkan keinginan dari segi kalau kita sebagai pentadbir apa yang kita inginkan. Jadi tak kisah, yang penting kita boleh duplicate orang punya dengan penambahbaikan. Dan saya harap supaya hari ini apa yang saya kongsikan cikgu boleh duplicate, tetapi cikgu buat penambahbaikan mengikut kepada kesesuaian sekolah cikgu. Dan saya harap yang saya buat ni saya nampak alhamdulillah boleh meningkatkan kehadiran murid dan insya-Allah boleh meningkatkan prestasi pendidikan mereka atau pembelajaran mereka, dan insya-Allah yang ini juga boleh diguna pakai dalam ataupun disebarluaskan di peringkat sekolah cikgu dan juga sekolah-sekolah lain. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cikgu Syaril. Tuan-tuan dan puan, kita akan bersiaran lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Dalam 2.45 tu dah boleh mula masuk lah. Ketiga kita akan start minggu depan. Minggu depan kita akan mendengar perkongsian lagi sekali daripada Cikgu Guru Besar Cikgu Syamsul dari Kedah. Beliau akan berkongsi tentang apa yang beliau buat di sekolah beliau lah untuk memastikan murid, guru-guru mendapat manfaat daripada PDP mereka ni. Dan bagi yang mungkin belum isi makluman kehadiran dan juga isi maklum balas, boleh klik pada link yang diberikan. Klik link itu, isikan maklumat diri, kemudian sedikit maklum balas. Lepas itu sijil akan secara automatik di-emailkan ke email masing-masing untuk dapat sijil kehadiran ke sesi ini. Dan tuan-puan bolehlah memasukkan maklumat tersebut dalam SPL KPM lah untuk mendapat beberapa jam latihan dalam SPL KPM. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syaril. Terima kasih juga kepada Datuk Dr. Amin yang memberikan perkongsian awal tadi itu. Terima kasih kepada Urustia Cik Hazwani dan tim dan semua yang terlibat dalam CDL PGB siri yang ke-11 ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam siri seterusnya pada minggu-minggu yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Terima kasih, Tuan. Nak bergambar dulu ke, Doktor? Boleh. Okay, silakan.
Bergambar dulu, siapa yang ada ni, masih ada ni, kita bergambar dulu. Silakan Wani untuk ambil gambar. Boleh on-kan kamera masing-masing. Okey, saya ambil gambar ya. Cikgu-cikgu boleh senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey. Okey. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi.